warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna minha bil malaikati al-muqarrabin wal karubin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka as-sabr. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini saya sekali lagi berada di bantu Tuhan sebagai mengisi kekosongan yang ada untuk malam ini. Jadi sebagaimana seorang-seorang saya sambunglah pembicaraan saya yang sekarang saya sebut di sini. Jadi masih lagi kita membicarakan tentang soal al-malakaini dan perkara-perkara yang ada hubung kait dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam kubur yang dikorek, yang digali daripada Al-Quran dan daripada hadis-hadis Nabi SAW dan asar sahabat dan perkataan tabi'in menyebut tentang bab yang kita bicarakan. Jadi baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu. Jadi kalau saya nak sebut juga sekali lagi, mudah-mudahan buat sebagai peringatan bagi kita lah. Jadinya apabila kita bertemu dalam kitab, mana kitab jauh juga, kitab Arab, kitab lah, kita akan jumpa dengan lafaz dia kata i'lam. I'lam tu kalau terjemah bahasa Melayu makna ketahui olehmu. Jadi ketahui olehmu tu maksudnya kamu adalah seorang orang yang sudah mensiapkan diri kamu tu dengan ilmu pengetahuan. Jadi kok mana pun mu kena tahu juga. Nah, jadi i'lam itu terjemah bahasanya utlub wa ta'allam hatta ta'lama. Tuntutlah wa ta'allam dan belajarlah hatta ta'lama sehingga satu peringkat mu tahu. Nah, jadi bila mu tahu tu berlalulah dia kata dan ketahuilah olehmu. Ke mana pun kita kena tahulah maksudnya gitu. Dan ketahui olehmu hai saudaraku bahawasanya azab kubur dan nikmatnya, yakni nikmat kubur sebenarnya adalah benda itu perkara yang sebenar, yang tidak ada syak dan ragu-ragu lagi. Baik, seperti barang yang disebutkan dia daripada beberapa hadis yang sahih. Jadi hak yang kejak dia tu adalah perkataan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum hadis tu adalah hadis yang sahih. Dengan makna tidak ada syak lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil akan segala mata. Allah Subhanahu wa taala mengambil akan segala mata makhluk dan pendengarnya, yakni pendengar makhluk, dan daripada jin dan daripada manusia. Kata ambil tu mana Allah Subhanahu wa taala beri rasa, beri tengok, Allah taala beri dengar daripada kalangan jin dan manusia, daripada melihat akan seksa kubur dan nikmatnya, yakni nikmat kubur kerana hikmatnya yang uluhiyah. Maksudnya Allah Ta'ala ambil daripada segala mata. Maksudnya mata tadi dia tak nampak, telinga tadi dia tak dengar. Daripada kalangan jin
dan manusia. Kerana apa? Kerana ada hikmah. Hikmah apa? Hikmah yang bahasa uluhiyah, yang bahasa ketuhanan, nasabah bagi Tuhan dia. Nasabah bagi dia tu bersifat dengan Tuhan. Ya. Jadi orang panggil benda tu semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang tersebut tu dia suruh kita beriman je. Mu kena percaya, mu kena yakin sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya. Ada pun aku nak pergi lihat, tak. Aku nak pergi dengar, tak pergi dengar. Sebab apa? Itu hikmah yang bangsa uluhiyah. Jadi mungkinlah kalau kita tafsir cara kita, kalau lah boleh lihat sungguh, jadi tak ada faedah Tuhan buat dosa pahala. Jadi buat dosa pahala tu batal. Sebab apa? Dah duduk tengok orang terpiak dalam kubur, kena jalan dalam kubur, kena godang dalam kubur, siapa nak buat dosa? Hikmah Tuhan buat surga neraka. Jadi neraka kosong. Tuhan buat saja, tak ada orang duduk. Itu kalau kita tak bersih cara kita. Tapi orang yang lebih sebenar yang mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Dah apa Tuhan bagi Rasul, tak payah dah apa dah. Awak jahat ni membalasan. Tak jadi dia jahat. Bakal di rumah-rumah kau rendah, rumah-rumah perumahan, rumah terang, tak ada awak sejid berlaku. Sejid berlaku. Pakai ada sedikit. Jadi iktisadiyah di atas muka dunia tak ada. Syariat boleh jalan. Syariat dalam bab muamalah contoh. Dalam bab munakahah, orang tak bini beranak tau. Bini beranak apa? Dia nampak agak hukum bakal. Orang nak kejut benda ni, nak khabar ke tuan-tuan sekalian, nak jadi tu sah. Kau tengah nak sedap-sedap tu contoh, saya nak contoh. Tengah nak seronok nak sedap ni. Oh, jatuh tanda nyoga. Dia kelepuh-kelepuh kali atas zikru kukung. Allah kanjar. Kau malah nak jadi pakai hati bilang habis. Apa dah boleh kejut dia. Dia dah dia boleh kejut. Tu baru nyokring jatuh. Dan ni nampak orang kena godang, gedung-gedang, menepik-tepik, riuh, tepik melaung dalam kubur. Tak pernah buat dosa. Tu hikmah uluhiyah. Tak ada orang menega, tak ada orang nak jual. Tak payah. Bakal duduk surah gelom bila ada balik-balik. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kering gitu, sudah mati. Itu saya nak sebut dia antara hikmah. Yang Tuhan tu dia tak tunjuk ke mata. Tak boleh dengar dengan telinga. Tapi jenis makhluk yang tidak ada manfaat bagi dia untuk akhirat, tak ada akhirat yang dia orang kuku tengah jalan tu, tepi-tepi jalan dia dengar kok dia. Itu dia katanya Allah Subhanahu Wa Taala cabut daripada mata-mata dan pendengaran daripada kalangan jin dan manusia. Jadi waktu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita beriman, dia wajib percaya. Orang beriman dia orang percaya sungguh nak buat main ke dia. Nah, ni dah boleh dosa pun takut. Dan sebab apa? Dia percaya, dia yakin. Jadi dengan apa cara sekalipun dia hindarkan dosa itu atas diri dia. Dia menjauhi maksiat atas diri dia. Itu saya sebut di antaranya hikmah yang bangsa uluhiyah. Baik, panjang lagi lah kalau nak sebut tu sana. Kalau nak leceh sana panjang lagi tu. Jadi dia sekat tu sama. Walal mu'allim rahimahullah ta'ala.
Dan barang siapa yang syok dia pada yang demikian itu, apa dia? Daripada siksa kubur. Yang mari syok, ragu-ragu. Dah, zaman kita ni dah berapa ada, sebab mula kerek ada. Hari Ahad dalam minggu orang Malaysia. Nama Astora Jabat. Astora Jabat tak percaya tak kubur. Dia kata tak tahu. Dalilnya dia kata orang naik kapal terbang, kemudian meletup atas ni, acuk. Dia nak ambil kubur tu. Oh, kena dia. Astora Jabat. Ada saya kena, ada kelis dah sekali depan Wisma Darul Imam, ada kelis sekali. Orang kapur gitu. Bukan orang sini, orang Jabat. Tahu Jabat? Jabat Thailand ni siang. Kita naik kereta api daripada Sungai Kolong nak pergi jalan tu, ada Jabat. Pak Hodok putih kuat ni kampung Jabat tu lah. Pergi tak boleh balik ke mak? Bak Din tu kalau kelas tu tak banyak sen. 300 riyal tu biar tak lah. Ambil 300 kub, ataupun 3,000 kub, ambil selesai. Kembur tu biar tak. Kalau hak kelas tu. Sebab Din tu, saya nak cerita ke tuan-tuan sekalian, walaupun negeri kafir, tapi sensitiviti orang Islam begitu kuat. Saya kebetulan tahun lepas saya pergi jalan ke Thailand. Dulu saya duduk di Nuh, saya belajar di Thailand Selatan. Masa saya duduk tu, saya tengok budak-budak sekolah tu. Yang ramai ada sekolah masuk pukul 9. Boceng siang lah. Dia masa pokok ni. Sini banyak orang pakai boceng tu ni, boceng siang. Dia pergi ikut pegang ni waktu pergi jebok ni. Dah budak-budak sekolah pakai tepek bedok di sekolah siang. Pakai baju semua warna hijau, warna koku itu apa pendek. Jadi saya pergi tahun lepas saya tengok. Naik tu macam elak tu. Tahun dia kata apa pelik ni budak-budak. Dia ada sekolah siang, sekolah tadika agama ni. Hei, dia kata sekolah siang. Dia kata apa? Budak-budak pakai jubah. Sekolah siang tu budak-budak pakai jubah. Pakai jubah macam apa pakai ni? Puang pakai jubah, pakai tudung rambut. Dia kata apa pelik kau ni? Dia kata tak boleh main kata. Dia tu surat 2 kali yang ketuk kru tu. Kru tu cikgu lah ataupun guru besar. Mana arahkan pelajar-pelajar sini pakai tudung orang, pakai jubah, pakai tudung rambut. Kru tu kalau 3 kali atas surat tak patuh juga. Minggu depan hapi beli kalau ni bangku hapi kalau. Lepas tu kita tengok tragedi bangku sekolah kan banyak di Thailand. Pasal apa? Orang Islam hebat. Sini. Jadinya sekolah siang budak-budak pakai jubah. Hari ni tuan-tuan pergi selalulah buat pasku ajak hamba pergi. Kalau hamba pelawak tinggal hamba je. Dah. Jadi hebat tuan-tuan sekalian. Sebab itulah di negara yang penjajahnya kafir, dia dapat rasa kekafiran, aura kafir dia begitu hebat. Jadi Islam jadi kuat. Pak kita jadi tahu bolong agong gitu tukar bimbo yang panggil. Tengok kali ku nak kata kafir ke Islam ni. Pakai skirt kat ni. Kuat. Tanda-tanda Islam tak nak nampak. Syiah tak nak syiah kan? Orang Islam ada syiah tutup aurat pun. Ni kalau tengok kali ku nak kata kafir ke Islam. Jadi hukum dia tak waktu. Duk gantung situ nak kata kafir ke Islam. Sebab apa? Amalan pakaian super kafir. Muka nampak imbah-imbah ada nampak macam orang Islam. Kalau duduk siang kita kata kafir dah. Baik. Jadi saya nak balik semula pada kita tuan-tuan sekalian. Siapa-siapa yang shock dia kata tentang azab kubur tadi, dah nyemari berasa dalam perut ni papuh hati. Sekali-sekali berasa genah cahaya.
Tahu ingat kali-kali masa ke pelawak. Yang panggil berpapuh hati, taradud syauq dalam hati dia tentang azab kubur tadi. Maka iaitu orang mulhid. Hukum dia itu dia panggil orang mulhid. Lagu mana orang mulhid ni? Orang yang dibangsakan tidak ada kepercayaan akan seksa kubur dan daripada perjalanan halal dan haram dan lain-lain lagi. Kalau dia panggil orang mulhid. Jadi kafir juga lah hukum dia ni. Orang tak ada kaum melalui kepala otak dia halal haram. Orang tu tak baik ni, buka aurat ni, apa semua ni, haram ni. Haram mai buat ni kau. Cuba tunjuk kat aku haram mana haram. Cuba kau bawa aku haram mana haram. Dah ditunjuk dia kata. Dah ditunjuk mana haram. Ni yang panggil mulhid. Utlubul halal, cari makanan halal, makanlah harta yang halal. Mana halal kita bawa tu. Aku hari ni kalau mula tunjuk halal atau benda kuana, aku percaya. Lama tidak mau saya aku karung aku dah percaya. Waktu dia panggil mulhid. Ada jenis manusia ni, dia nak tengok benda aja boleh nampak selalu. Macam musyrikin Mekah lah, bila Nabi berdakwah dia suruh autarqa fis sama, itu mu naik kalau tu sungguh mu naik langit sudah. Mu naik langit tu, faham? Aku tunggu sini, kau tunggu kita. Ataupun dia kata dah kalau sungguh mu ni Muhammad, kalau sungguh mu Islam, mu ni bukan betul Rasul sungguh, mu'alir antafjuralana, mu'alirkan bagi kami di negeri Mekah yang kering kontai ni, muak kupik parik-parik saliran-saliran nak tengok mata-mata air anak-anak sunat. Kalau betul mu ni sungguh Rasul atau mu tunjuk kepada kami satu bangunan-bangunan yang hebat, binaan-binaan yang besar. Kalau sungguh kata Rasul. Jadi dakwaan, permintaan tu kalau kita duk gaji-gaji tengok-tengok ada imbah-imbah. Ada kan? Cuma orang ni dia kata, mana pembangunan? Dia tanya gitu. Hari ni tanya gitu. Maksudnya mana? Dia minta suruh tunjuk bangunan mana Muhammad bangunan yang hebat-hebat. Ataupun mewari satu kitab, ataupun munatik seorang malaikat mai wayak kami, bertunjuk kami baru katanya muni Rasul. Ataupun muka ambil Tuhan buat mari wayak kita ni, kita tengok kan. Mana Tuhan? Seperti mana Nabi umat Bani Israel dia minta ke Nabi Musa. Jadi dakwa tu tuan-tuan dia so bimbang lah, dia serupa je. Dia lari dok banyak. Cuma cara gaya pertuturan tu lain-lain. Hari ni mana projek-projek dan pembangunan. Apa yang ada? Dia tanya gitu. Mana kalau masyarakat Islam boleh mengatakan, mana nak tengok? Mana bangunan tinggi? Mana projek-projek yang mencakar langit? Mana bantuan-bantuan kepada rakyat dan sebagainya lagi? Kalau dulu dia minta muna siapa kau mikir kau ngotok pada fikir. Mekah tu negeri kota. Saya nak cerita tuan-tuan sekalian, negeri Mekah ni dia punya kerah tu. Orang buat bangunan 30 tekak, 24 tekak tak payah piling. Dok macam kita ni kena buat apa ni bagi basement dia. Bawah tu base dia tu kena piling, kena bobot. Dia tu tak payah. Dia korek sikit, bubur apa nama dia besi, curah semen, akak naik bangunan. Sebab apa? Tanah gerah dah. Tanah gerah dah. Takkan dia Isra' dan Mi'raj Jibril aja buat jalan dulu kita tengok. Ini kajian yang ulama buat.
ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia panggil Ardun Nakhlah. Bumi Nakhal, bumi yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Tanah genuh, tanah batu. Tanah apa? Satu dia panggil Yathrib ataupun Madinah. Ada pun tempat kelahiran Nabi SAW, negerinya bergunungan, berbatu-batu. Mekah tu dibina akan dia di celah wadin, antara bukit dengan bukit duduk celah. Kalau yang batu. Dah. Jadi ulama-ulama dia buat kajian. Dia kata struktur tanah ataupun struktur geografi ni dia memberi impak kepada perekonomian manusia. Orang duduk tempat tinggi, orang batu tanah kerah, dia kata hatinya kerah. Ini siapa? Dah. Orang Mekah, Nabi tak cakap dakwah, tak dengar dakwah, tak pakai. Ginilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nak. Pada satu tempat subur, tempat redah, bumi dekat air. Negeri mana? Negeri Madinah. Madinah, Masya Allah, tabarakallah. Orang lembu-lembu, orang cakap kapal comel. Orang Mekah cakap kapal lah. Dah kena akik pik tu kan, kat imigresen nak dipacu nak masuk apa ni, body pass. Kita Melayu bangau, kita orang reti ni, kata Natal. Orang reti ni, orang reti orang tak tahu, kata kenapa ni. Dia suruh akak pik, ayah kilap. Shilul Ars, maknanya akak pik, ayah kilap. Dia panggil kilap, dia panggil gitu. Kalau tu anjing, dia panggil anjing. Kau panggil bakar, boleh dah hati, bakar lembu. Boleh tak melek bakar lagi. Dia panggil anjing. Apa hasil buat dia? Oh, gerah dia. Kecek kapal. Jadi kalau orang gerah, kamu terima iman tu, tak terima maksud. Dan ulama-ulama buat keputusan betul lah. So, betul tanah ni memberi impak pada perekonomian manusia. Orang duduk tanah kerah. Orang duduk di atas bukit-bukit, atas gunung-gunung. Ni perangai, dia kata perangai orang terkebut, perangai orang tinggi diri. Kau tengok apa gitu. Kalau duduk perumahan mewah kat atas bukit, orang pun ada orang yang pokok getik. Nak kena apa ya? Ada dengan security, ada dengan apa security begini. Anjing dia belakang tak muncul lagi. Dia hari sejik-sejik tu ya. Orang pakak. Oh, punya orang pakak ni dah pernah duduk tempat rendah. Dia panggil apa ni? Haid. Ada Damansara Haid, ada apa, ada itu pun banyak. Rumah mewah tinggi tu. Tempat duduknya, cahaya macam itu dah duduk. Orang kelah-kelah. Orang pakak-pakak tinggi, orang ahlul kibriyah, orang takabur dulu tempat tinggi. Jadi benar apa lah kita tengok PI ahli Mekah pun gitu juga. Tak nak terima iman. Jadi baik. Kita nak balik pada mulhid. Mulhid itu adalah satu jenis manusia yang tidak ada di dalam diri dia tu kaum orang kata halal ke haram ke tak ada. Azab kubur, saya cakap halal kau. Jadi orang ni dihukumkan dia dengan mulhid. Dan lagi pula menyatakan demikian kelakuan ahli kubur itu. Jadi dah ni yang tambah baru. Dan lagi pula menyatakan demikian, yakni kelakuan ahli kubur itu atas bersalah-salahan kelakuan ahli dunia. Ahli kubur ni kedudukan dia ni tak serupa, macam-macam besar, macam-macam jenis. Mengikut kelakuan ahli dunia.
bunyi. Jadi ahli masa hidup dunia tu PA-nya lagu mana? Dah. Jadi bersalah-salah antara manusia. Oh ni PA begini, oh ni PA begini, oh ni PA begini, oh ni PA begini. Begitulah juga kelakuan dan PA perangai ahli dalam kubur. Ada seorang tu pengurus sangat. Ada seorang tu kedekut tau. Dah. Tak hidung dia tu ada sekuning garang. Dipanggil tak hidung dia. Tak hidung masa ada garang dah. Kedekut. Takkan jering pun apa tu. Gaya dah tu. Ini nak apa? Musim-musim ni dia terbang isi tu beg. Pium. Pium tu beg. Takkan ada punya tak tu. Bila luruh takkan jering tu sama mampu dengan bau. Bau mampu bau yang tu sana. Itulah orang panggil takkan jering. Kedekut. Ke orang belum bila baru tahu. Dia orang panggil takkan jering. Ada pun jering kat sini. Dia orang panggil takkan jering. Tu dia PA ni dia tak luruh pukul mana pun takkan dia. Dia tu PA isi saja. Dia tu dia tergepak. Orang yang malu dia susah kan. Makan-makan lauk banyak. Ambil orang terbang tu bola pasti. Person ni jadi person ni. Dia pakai juri kemau. Pakai juri makan. Hacing tu gak habis itu jambat. Ulang tu. Juri kemau yang panggil. Dah. Tak ada. Tu PA mana sih? Ada baik. Ada jahat. Ada orang yang amal ibadah. Waktu malam amal ibadah. Jadi keadaan yang Allah Ta'ala buat manusia dalam kubur, begitulah juga mengikut kelakuan pesek yang ada atas muka dunia. Baik. Maka tiada dikias kelakuan ahlu barzakh dan barang yang kemudian daripada ahwal akhirah atas ahwal dunia tu. Mana nak kias atas barang akhirat tu, tengok awal kelakuan dia tadi. Dan kalau tiada khabar yang benar daripada segala yang benar daripada demikian itu, yakni khabar apa? Khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya tiada kami ketahui sesuatu daripada ahwal kubur. Dia kata jikalau ada cerita hotok tu, cerita hotok tu daripada cerita yang benar, mana? Yang ni jikalau kita semua ni, kalau tidak ada perkhabaran yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kita bakal dengar orang ni royak gitu ya. Jadi nescaya kita tidak mengetahui akan sesuatu daripada ahwal kubur. Kita tidak tahu. Dah. Jadi maklumat yang kita dapat daripada ahwal kubur adalah kerana diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tiada dapat kami ketahui barang yang dapat nikmat dan orang yang dapat akan sengsara. Jadi kalau tak sabitnya Nabi, kita tak tahu. Sebab Nabi itu arsalahu rabbuhu kafatan linnas basyiran wa nadhira. Nabi itu diutus oleh Tuhan itu untuk sekalian manusia, basyiran wa nadhira, sebagai memberi khabar gembira. Apa dia? Contoh daripadanya, daripada nikmat dan kubur. Wa nadhira, dan memberi khabar yang menakutkan. Contohnya seksa dalam kubur. Nah, wasirajan munira, akan tambah lagi. Dan dia merupakan as-siraj. Siraj seolah lampu, seolah pelita yang menerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya telah berimpun segala ahlul kasyaf. Ni nak cerita lagi.
telah berhimpun segala ahlul kasyaf. Siapa ahlul kasyaf? Yakni daripada kalangan manusia yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang melihat sekaliannya di atas langit dan di dalam bumi. Ada setengah-setengah manusia yang Allah Ta'ala beri karamah dengan berkat takarrub, menghampir dia diri dengan Allah. Setengah daripadanya Tuhan buka. Itu dia panggil ahlul kasyaf. Dan daripada golongan siapa? Di antaranya daripada para awliya, daripada asfiya, daripada awliya, orang kekasih-kasih Allah. Semua daripadanya Allah Ta'ala buka. Sebab apa Tuhan buka tu? Orang hafah dengan orang panggil makam takarrub dia dengan Allah. Ada pun Nabi kita sendiri, dia ni Tuhan wid direct lalu dah. Direct lalu dah. Nah, dan ada di antara kekasih-kekasih Allah yang tidak pernah menabi itu, dia panggil ahlul kasyaf. Sebenarnya telah berhimpun segala ahlul kasyaf, bahawasanya mayat dirasanya biji kubur. Mayat tu dirasanya, mana diberi rasa kepadanya kesempitan kubur, dan dirasanya dengan bersalah-salahan dua lambungnya. Jadi dua lambung, kepala bahu dengan kepala bahu ni Allah Ta'ala buat ia jadi berlaku. Berlaku kepala bahu ni jadi berlaku. Dan jikalau ada ia dalam perut binatang, dan di dalam perut burung, dan jika ada senya telah dibakar, ditabur di padang sekalipun, maka merasai tiap-tiap darahnya dengan pedih, dan jikalau ada ia bercerai-cerai sekalipun. Jadi gini, kita azab kubur, seksa kubur. Orang panggil, orang cakap, bila sebut azab kubur, seksa kubur ni, satu bahasa yang cakap dia panggil alal katil wal ghalib. Di atas banyak dan di atas dibenarkan akan dia, bahawasanya apabila sebut orang mati, orang kubur dalam kubur, maka itu disebut azab kubur. Dah. Jadi kita boleh tolaklah orang Ustaz Jabak tu. Yang dikehendaki di sini adalah seksa selepas daripada mati. Maksudnya gitu. Maka diitlakkan percakapan tu dia panggil seksa kubur. Sebab apa? Di atas roliknya bila orang mati tu bubur dalam kubur. Faham ayat tu? Jadi naknya apa? Naknya seksa lepas daripada mati. Lalulah disebut oleh para ahlul kasyaf di sini, dan jikalau ianya berjasad dia bercerai-cerai sekalipun, dan walaupun duduk dalam perut burung, dia mati tengah padang. Tak ada orang jumpa tak? Mari anak orang ni kan, kepala botak Korang anak orang burung bakal jatuh. Habis tulang-tulang ni makan di serumuk, makan di tengah. Habis. Tapi bila Allah Ta'ala tu dia Tuhan, dia maha kuasa, dia maha segala-galanya, dia boleh buat beri rasa azab kubur tu walaupun duduk dimakan ibu, walaupun duduk dalam perut binatang, walaupun dibakar. Kan puak-puak tu apa? Tiga lainnya. Saya dia bakar. Jangan bakar. Buza bakar kot, setengah-setengah buza bakar. Sebab saya tanya orang buza, dia kata nak jimat kos. Sebab di antara kepercayaan buza tu, dia percaya kepada roh nenek moyang. Bila mati pok dia, dia kubur molek-molek. Kalau kat zaman dulu dia nak bira bukit gitu. Sebab kita kata bukit depu tu dia nak bira bukit gitu. Nak ada suku ikan nak dia ada. Nak kubur ni suku ikan. Kalau kat zaman dulu dia tak ada orang nak layan dah. Suku ikan tanam tak tahu apa.
Mana laki boleh bunuh. Jadi tujuannya bila mati dia nak bagi puja kubur nenek moyang dia tu, pasal nenek moyang tu dalam tu. Lalu kalau kita tengok di Jalan Pusara kan, ada orang kerja kau tukang katok maba tu, dia tulis Campi Meng. Dah contohnya lah. Ataupun Hong San. Hong San mak jual tu dah. Ada dah mati dah kan. Hong San mati. Ni anak dia. Pak. Marilah hari-hari minggu, hari-hari bersorang ni, marilah mari walimah. Dah, ayah weh kita hari walimah ayah. Ayah weh kita hari nana. Ayah weh kita buat mari duit. Zaman dulu bagi duit. Tapi learn ni dia sendiri pun dah pernah percaya. Dah agak apa walimah pun dah agak. Duit pakai ya berapa semua lagi balik makoy 5 kulit kumbu. Jadi hari plastik. Nanah plastik. Jadi saya tanya orang Buddha, kalau anak dok Lumpur seorang, Johor seorang, Singapura seorang, hari kebesaran nenek moyang tu jadi kena mari benar. Bila kena mari kau tinggi. Sebab tu setengah daripada Buddha dia hari ni dia dah pakai-pakai dah. Sebab apa? Aku boleh tu hak tu dia bagi sikit seorang. Bola botol aku kimat-kimat. Enggak bola rumah tu buat siapa katung. Dia panggil siapa katung, dia panggil papa katung. Bo situ kau. Bo liling bo apa gitu gini kau. Pagi-pagi dia pun tunggang-tunggik kejap. Oh jimat kau nak bayar pergi. Jadi apa? Aku bola botol. Begitu juga dengan Hindu. Bakar-bakar. Sebab apa? Dia percaya juga hidup lepas pada mati. Dan kalau dia kata bakar dah, orang tidak kena bakar lah. Bakar dah. Kepercayaan dia. Jadi orang Islam kita sebut daripada hadis yang sahih, walaupun kamu ni dibakar oleh api dan apunya ditabur di tengah badan. Gak Tuhan kan. Kalau orang ngaji mak Tuhan tahulah. Tuhan kan dia kata ada azab. Pandailah dia buat, bukan dia Tuhan. Dah, hok nama Hong Sang, hok nama ni. Nya berasa azab betul dah. Tu ambil acuh lama dah. Pandai Tuhan buat, bukan dia Tuhan. Dah. Jadi hak kerjaan Tuhan tu dia dah suka ngotok kepala dah deh. Dah deh. Dia fikir ngotok kepala apa? Nah, orang panggil hari ni logik. Fikir dengan logik. Jadi sebab itulah Astara Jabak dia tak tahu ayat tobat dak lah ni agak-agak dia tobat. Cakap agama pandai. Tapi ada tak kubur ada. Aneh maju. Rupanya bunyi kata ngaji bahasa tinggi. Ngaji bahasa tinggi tapi sini tidak faham. Jadi kalau yang saya sebut ni kalau ngaji istilah-istilah bahasa dalam bahasa Arab ni istilah atas jalan apa dia cakap. Alal kathir wal ghalib. Orang cakap atas kebanyakan. Deh. Orang tu mampu bahan tak. Jadi orang nak cakap mati dah. Atas jalan wali orang tu bahan tanah lah. Apa? Bahan tanah tu ni sebabnya mati. Orang kasar kan? Orang kasar dah kata mati. Dah kerang dah curi besi orang umur. Curi besi harga orang punya gulung tu pakai celeng tu kan. Kubur tambah 3 kilo. Orang tanya pakai ni lama ada apa? Bahan tanah lah. Orang dah kata mati. Sebab apa? Di atas jalan kebanyakannya bila sebut mati masuk dalam tanah. Maka orang akan kata bahan tanah. Itu kaedah cakap. Sebab itulah dari perbahasan kita bercara tentang bahasa Arab ni, bahasa dia cukup membalagh. Dapat
Allah katakan was'alul qaryata. Bertanya oleh kamu akan Korea. Korea tu cakap bahasa kita kampung. Dah kampung boleh cakap. Ha? Ada orang bodoh yang nak soal. Dah kampung boleh cakap Dia itlaq kata kampung, yang dikehendakinya ahli kampung, oranglah kampung tu bodoh. Bukan senang guna bahasa kasar je. Ini awak kelelok cakap kata dia ada apa Duk cukup kepala kayaknya dia. Cukup apa kepala? Dia cukup kepala. Bodoh apa tu cakap. Bahasa Arab kata ala sabilil mujawarah. Di atas jalan duk tepek. Apa benda duk tepek kepala? Rambut. Gua orang nak kata cukup rambut, orang kata cukup kepala. Bodoh. Minta maaf dia tu. Jadi dia nak royak, dia tu cerdik, tapi dia tu bodoh. Bahasa, kaedah bahasa Arab yang Tuhan guna dalam Al-Quran. Maka dari perbahasan bahasa ni, ulama' bahasa Arab dia buat kitab no. Cara buat ni. Sebab tu kalau orang dia mahir ruh Arab, mahir bahasa Arab, mahir uslub bahasa Arab, bila sebut baca Quran dia sedap. Dia baca tafsir tu kat ngengu, qul huwallahu ahad je malam tu la ilaha. Qul huwallahu ahad orang nunggu. Bismillah. Mula itu wallahu a'lam. Kita sambung mula. Sebab apa? Bila ilmu dia banyak, dia royak tu jadi mari kok hati bersandar kepada ilmu. Dia tak baca kitab dikelah malaman. Dikelah. Dah, saya nak royak ke tuan-tuan masa saya belajar. Guru saya nama orang Melayu kita panggil Tuk Kari. Nama dia Syekh Abdul Karim Al-Banjari, orang Banjarmasin. Dah. Dia nak baca satu hadis. Saya ngaji dengan dia lebih kurang 3 tahun lebih. Tiap-tiap malam tu. Habis dengan dia matang Arba'in. Tahu hadis 40 Nawawi. Lepas tu dia habis. Dah, dia nak ngaji An Abi Hurairah. Dia kata gitu. Bila An Abi Hurairah tu dia sebut sudah rapat. Kenapa dia ngajar tu? An Abi Hurairah saja. An tu lapar apa? Abi tu apa benda orang panggil dari segi bahasa Arabnya apa benda? Hurairah tu apa benda maksud? Kalau irrah lagu mana? Kalau Hurairah lagu mana? Kalau sebab apa jadi Abu Hurairah? Uli-ulinya gelek-gelek apa? Isa. Senang cerita kehebatan. Dah. Jadi kalau orang masuk dalam bidang ilmu, orang ngaji dengan orang yang betul-betul ada ilmu, dia boleh rasa. Detect orang panggil dalaman hati hon ni dengan hati hon ni bila dia berasa. Dah. Kalau orang ada ilmu ni gitu je lah. Bawa balik. Detect dia tak. Jadi bila gitu tuan-tuan sekalian, kita nak tukar trend ni atau masyarakat kita di hari ni, kita balik sebentar. Bila kita belajar, bila kita ngaji, kita nak orang panggil daqiqul ilmi. Ibarat satu biji gandum yang kita tumbuk. Bila gandum tu sudah jadi daqiq, macam-macam kita boleh buat. Dah. Kalau beras, gandum payah, gandum negeri Arab. Beras lah kita kata. Kalau beras semata-mata butir beras tu dia tak boleh nak pergi nanok je. Cuba kena ni. Nanok je tak? Nanok nasi dia. Tapi kalau tepung beras, pergi mandi boleh. Dapat ikan boleh. Ondeh-ondeh boleh. Kenapa lagi? Boleh akan nak bilang orang ketah boleh.
Bagi ketat benda boleh nama kuih yang boleh dibuat dengan tepung berat. Sebab sudah jadi tepung tu dia panggil daging. Sebab tu manusia bila dia pergi satu tahap, bila dia ngaji ilmu apa panggil ngaji hak daging. La ilaha illallah. Kau royak kau dah habis, kau royak kau dah habis, kau royak kau dah habis. Dah habis semua. Ilmu saya nak cerita ke tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita berasa dah ada satu rasaan, bila kita dengar di situ, baru kita berkata, rupanya aku mengagung air tohor. Kita dah berkata ke dalam sangat dah. Rupanya banyak lagi orang tempat kalah. Dan tempat dalam orang dalam tuan-tuan sekalian yang hidup super. Orang tempat tohor ikan seruan, ikan puyuh kepala putih. Kok tohor curi dalam lagi. Air dalam macam bapak kumang ada kau dalam. Bapak ruang kau macam ke ruang tu 2-3 bahasa dah. Ruang bahasa. Kok suka-suka nak suka ruang banyak ke ikan ruang. Dah ikan bujuk. Ikan bujuk kan nak suka ikan ruang tu. Lepas tu besar lagi suka ikan ruang tu kok orang panggil tumang. Lepas tu adik pada ruang tu orang panggil anak buang. Tahu tak? Orang tua tahu. Anak buang tahu. Anak buang dia besar-besar ni besar berkaki cau kain ni. Orang bapak ni ayah jumpa anak buang juga. Bapak bila kita kipak dah nah. Kalau duduk kat tahap main nak tu. Bala putih ikan puyuh ikan seluruh. Bala putih seluruh. Duk main hak tu je. Dah. Lama-lama ada modal. Hello, Sak, dengan jalan. Awak apa banyak hal. Dah 10 kali dah main hak tu dah. Dah. Dah nak mengaku. Malu. Awak apa banyak kerja duduk down ni, duduk down. Dah. Jadi baik. Kita balik semula kita tadi. Dah, panjang cerita saya. Kita balik semula kita. Jadi itulah yang dikatakan azab kubur. Ini faham? Bukan mesti masuk dalam kubur. Qala al-mu'arrikh rahimahullahu ta'ala. Dan seperti yang diriwayat daripada Syekhuna. Riwayat daripada Syekhan. Bukan Syekhuna asal. Syekhan ni tahalah kalau baca kitab rawahu Syekhan. Syekhan ni makna dua syekh. Maksud dua syekh diitlaqkan pada ilmu hadis, dia panggil Bukhari dan Muslim. Dia tak sebut waruya an Bukhari wal Muslim. Oh ya dah. Istilah hadis dia lain. Rawahu Syekhan, meriwayat oleh dua syekh. Siapa? Bukhari dan Muslim. Seperti yang diriwayat oleh Syekhan, bahawasanya berbesar-besar seorang laki-laki bagi ahlinya. Seorang lelaki dia besar bagi ahli dia. Kalau pada ahli anak ke bini ke ikutlah. Tak apa sini. Dia kata apabila aku mati, maka bakar oleh kamu akan daku dan tabur akan abuku itu kepada laut pada hari yang sangat panas. Dia pesan ke ahli dia, kalau apa mati membakar kata. Dah, waktu membakar jadi abu lah. Bila jadi abu mutapul laut pada waktu yang sangat panas, maka dikerjakan mereka itu dengan dia. Yang demikian, yakni pesan dia itu bila dia mati waktu itu sungguh. Maka menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan daratan. Tuhan suruh darat. Maksud darat ni hak di atas darat, bukan hak air lah. Dah. Menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan daratan, diimpungkan barang yang ada padanya. Wahai darat, muimpung apa dalam apa ada. Dan menyuruh akan laut, maka mengimpung barang yang ia padanya. Apa dia? Apu ni.
Tuhan boleh suruh laut buat. Lepas tu dia Tuhan kan, laut tu dia buat dah. Bagai orang dalam laut dia buat. Kalau laut duduk, dia bombing tu dia buat, alam tu dia buat. Tak boleh lah dia suruh. Tuhan boleh suruh. Tuhan kata, wahai darat, menghimpunglah barang yang ada dia, menghimpung apu dia. Wahai laut, kamu himpunglah apunya. Dah. Dihimpungkan barang yang ada pada dan menyuruh akan laut menghimpungkan barang yang ada. Kemudian berfirman baginya, apa yang menanggung akan dikau atas barang yang engkau perbuat. Bila ni apa benda kalau tanggung muduk atas apa? Lama ni boleh kata kat apa-apa muduk kata rawa ni. Bukit Depu Suti apa. Lepas tu duduk di apa ni, di Bagos ni. Lepas tu duduk di Cenderai ke. Lama ni boleh kata gitu. Duduk ni, sekarang ni apa yang menanggung kamu? Maka sembahnya tiada yang menanggung akan daku atasnya, melainkan takut aku akan dikau. Dia cakap, aku tak ada apa ya Allah. Yang ada pada aku hanya semata-mata aku ada apa? Aku ada ketakutan ke hadratmu. Itu dia aku ada. Kok lain tak apa? Dia nak kata apa lagi? Lepas ada mati kan? Nak kata aku ada bini. Bini dua nak nikah dengan orang ada. Nak kata ada tanah kelapa sawit. Juga ada anak-anak bilicing. Kereta mewah tak ada dah. Dia terakhir dia anak-anak jual. Apa dia ada? Aku tak ada apa ya Allah, melainkan aku ada tak hanya takut kepadamu. Maka diampunkan baginya. Dia sudah diampunlah. Nak cerita apa? Maudhu' yang nak cerita dalam kitab ni, setara mana kejadian, kelakuan manusia itu selepas daripada mati, dah dapat tidak, dia akan menghadap Allah. Itu maksudnya. Dah maudhu' dia. Dan kata ulama, ni orang panggil perbahasan penghujung-hujung lepas daripada pembicaraan kita. Dia kata bermula kanak-kanak yang belum baligh itu pada picit kubur dan siksanya seperti orang yang baligh, seperti barang yang menghukumkan dia zahir hadis. Dah. Ni dia nak bicara kanak-kanak yang belum baligh pada masalah picit kubur dan siksanya siksa kubur. Hukumnya dia kata seperti orang baligh juga, seperti yang menghukumkan dia pada zahir hadis. Kerana yang demikian itu adalah sahabat Nabi SAW apabila sembahyang mereka itu atas kanak-kanak. Dah, sahabat-sahabat bila dia sembahyang atas kanak-kanak, sebab tu bila sebut kanak-kanak kena kampung kanak-kanak. Kalau dia Mekah tu, dia kata as-salatu ala tifli rahimakumullah. Betul-betul tifli itu budak-budak. Jadi apabila sahabat dia sembahyang di atas mayat kanak-kanak, didoakan baginya dengan bahawa Allah Ta'ala melapangkan dia, melandangkan dia daripada siksa kubur, melindungkan dia daripada siksa kubur. Jadi maksudnya di sini tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat Nabi apabila mayat kanak-kanak pun dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya melindungkan dia daripada azab kubur. Dah. Jadi maksud kita di sini bahawasanya kalaulah mayat kanak-kanak ni dia tak masuk dalam arti kata azab kubur ataupun dalam picit sempit kubur, sahabat-sahabat ini tak baca lah. Dah baca apa dah? Dah kanak-kanak tak kena. Jadi maksud kita di sini bahawasanya kanak-kanak tu tidak sunyi daripada kena himpit kubur. Jadi himpit tu ada makna siksa ke azab ke, Allahu a'lam. Kita tak tahu. Cuma kita cerita di sini, kalau orang dewasa tu, orang yang balik, bila picit kubur tu dinamakan dia azab.
Picit kubur di atas kanak-kanak, Allah alam, kita tak tahu. Tapi adalah picit kubur. Mana sepik kubur. Kata ulama, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkatalah orang yang berkata. Jadi hak ni dia panggil majhul. Tak tahu siapa dia. Kalau cakap asal Melayu, ada orang-orang duk royak mana gitu. Bila kita kalau ikut Arab mudah ni. Ikut Arab dia tulis wakila. Jadi orang Melayu baca kitab Arab, ia pun terjemah dan berkata kil. Kil tu makna kila. Dah. Kila tu maksud kita dan berkatalah oleh orang yang berkata. Dah. Jadi bila sebut berkata oleh orang berkata, kalau kita tindakan orang yang mak pocah pok ni, maknanya orang ulama lah. Tapi kata kil. Jadi kata kil ni dia status dia sekadar nak amal diri boleh. Nak hujah dah boleh kata kil. Nak hujah dah boleh. Berkatalah orang yang berkata, maka dikarenakan apa dinamakan malaikat itu Fattan lah. Keduanya di dalam kubur Munkar Nakir. Jadi Fattan, dua malaikat yang bawa fitnah tu apanya dia bubuh nama Munkar Nakir? Hati orang soal gitu kan. Dia orang soal. Kita dah ajar penuh. Dia tak nak soalan kan. Berapa yang Tuhan panggil Munkar Nakir? Dah. Jadi dalam lahap kepala kita dah ajar mikir, tiba-tiba ada dia tulis kita. Sebab apa namakan Fattan wal Qabr? Dua malaikat yang bertenang kubur tu kubur nama Munkar Nakir. Jadi nak tahu jawapan lagu ni? Boleh sambung dulu? Boleh sambung sekali lagi. Jadi dalam siri pembicaraan sekali lagi, insya-Allah kita sebut yang saya silap menyebut nama Munkar Nakir itu. Malah nak lewat lagi lah pasal Ustaz Zul kata begitu. Bersambung semula Jadi untuk kedua yang seterusnya, minggu yang pertama bulan 10. Jadi mana minggu depan dah lagi, minggu sekali lagi. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Maka dijawab bahawasanya itu dinamakan yang demikian itu kerana kejadian keduanya itu teng mula. Wallahu a'lam. Panggil dia suspek. Jadi biasa nak panggil dia dah. Ini nak tahu dulu. Kalau nak tahu dulu kita tanya ustaz lain dulu. Lepas tu balik dengan mereka saja. Go. Jadi kita berdiskut dengan mana Allah.